Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 21 September 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Seluruh ahli keluarga mendiang Datuk Awang Raweng menitipkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak atas penghormatan peringkat negeri untuk upacara pengebumian mendiang. Bercakap kepada media, salah seorang anak mendiang, Maling Awang berkata, pemergian mendiang yang disifatkan sebagai seorang ayah yang terbaik amat terkesan buat seluruh ahli keluarga. Mana ya, mana ya, mana menantu ya, ini mana. Maka aku segi lama dan ada mulai dia apa dia mana dia ingat kami menjadi. Sementara itu, adiknya Menaul Awang turut merasa kehilangan besar seperti ahli keluarga yang lain. Bapak saya ini saya memang hargai dia, macam dia memang saya pada kasihan tengok dia apa boleh buat. Cukup masa kita pergi memang beginilah yang saya memberi terima kasih kepada bapak saya sudah memasarkan saya memberi masa hidup saya tengah dengan keluarga kami adik-beradik. Bagi pegawai tadbir khas Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli yang juga mantan pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Dunging Serit, sepanjang hayat mendiang dipastikan menerima pelbagai bentuk bantuan yang sewajarnya. Kebajikan beliau sebagai perwira negara memang tidak telah terabai. Dari segi perumahan, kerajaan buat rumah untuk dia dan semua medical, peralatan pesakit yang diperlu oleh beliau memang diberi secara percuma oleh kerajaan negeri atau kerajaan pusat melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran. Dan sehinggalah dia menembuskan masa nafas terakhir iaitu semalam, dan kita terus maklum kepada kajian negeri dan kajian negeri memberi penghormatan di peringkat negeri. Seterusnya, penganjuran Agriculture Community Outreach Program AgriCorp di setiap Dewan Undangan Negeri bertujuan untuk melaksanakan program pertanian dengan cara teknologi moden melalui ekonomi digital. Timbalan Ketua Menteri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Pekan Sepauh yang merupakan kawasan food basket boleh dimajukan dengan sektor pertanian menggunakan teknologi moden. Katanya Pekan Sepauh memerlukan tanah yang lebih banyak untuk pelbagai infrastruktur baharu termasuk pembesaran pekan, contohnya penambahan kedai baharu, klinik, jabatan kerajaan, kawasan perumahan kerajaan dan perumahan awam. Beliau berkata demikian dalam majlis penutupan Agriculture Community Outreach Program AgriCorp di Sepauh pada Ahad. Menurut Datuk Ahmad Douglas, satu lagi tempat sudah dikenal pasti untuk mendirikan sebuah bangunan wholesale center dan cadangan permohonan ini akan diketengahkan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg untuk perhatian. Dalam majlis itu, beliau telah menyampaikan bantuan sebanyak RM24,000 kepada nelayan-nelayan dan sijil kursus kepada 186 peserta program yang hadir dari sekitar Sepauh. Berita selanjutnya, ketika penularan wabak COVID-19, industri pelancongan di Malaysia merudum dan menyebabkan Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK mengambil inisiatif mempromosikan tempat, budaya, makanan dan sebagainya yang ada di Malaysia untuk menarik kedatangan pelancong tempatan. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, menyedari keadaan itu, pihaknya berusaha mengenal pasti produk-produk tempatan yang boleh dijadikan tarikan kepada industri pelancongan seperti yang ada di Kampung Long Tengua, Terusan Lawas. Kalau di sini tadi apa yang unik dari awal lagi dari luar sana bukan saja daripada gadisnya mencantik, menawan dan jajakannya pun tidak kurangnya tampannya. Tetapi yang unik sekali adalah dari segi kebudayaan kita. Yang ini siapa berani main di sana, melompat-lompat, mencucut-cucut di sana. Kalau tidak kerana kebudayaan itu yang unik, maka orang tidak berani, saya pun tidak berani. Tetapi inilah keunikan yang perlu kita gunakan untuk menarik orang untuk melawat dan melancong di tempat kita, khususnya di kampung kita ini.
Beliau berkata demikian dalam lawatan kerja rasmi ke Kampung Long Tengua Terusan Lawas pada Sabtu. Datuk Seri Nancy turut menggesa penduduk menggunakan media sosial sebagai platform terbaik bagi mempromosi produk pelancongan yang ada di kawasan itu bagi pengetahuan masyarakat luar. Pada majlis itu, beliau telah merasmikan Rumah Kebudayaan Kaum Tagal dan turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM20,000 untuk Kampung Long Tengua. Dalam perkembangan lain, di Majlis Penyampaian Hadiah Terusan Rafting 2020 di Pusat Kebudayaan Lun Bawang Kampung Long Tuan, jelas Datuk Seri Nancy, daerah Lawas kaya dengan kecantikan landskap alam semula jadi, warna yang menghijau serta keunikan budaya dari etnik masyarakat Lun Bawang atau kaum Tagal. Hal yang demikian menguatkan lagi hasrat kementeriannya untuk mempromosikan kawasan dan budaya unik yang ada di Lawas sebagai destinasi pelancongan menarik untuk dilawati di dalam negara. Berikut pula, Kerajaan Sarawak sentiasa peka dan prihatin kepada keperluan masyarakat, khususnya dalam tempoh sukar semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin berkata, inisiatif kerajaan negeri di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS memperkenalkan bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS sememangnya adalah untuk membantu setiap lapisan masyarakat di negeri ini. Di mana kita sedia maklum bahawa kerajaan kita memang bukan saja dari bagi kebajikan, juga ada bagi ulang, ada bagi dan juga di bawah ini COVID-19 dan juga ada bagi bantuan BKSS, bantuan Sarawak Ku Sayang dan sebagainya. Ini semua datangnya daripada kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian dalam program ziarah UKAS di Dewan SUPP Senadin Miri pada Ahad. Dalam program itu, seramai 30 orang penerima yang terdiri daripada warga emas, miskin tegar, orang kelainan upaya OKU dan ibu tunggal menerima sumbangan bantuan bekalan makanan. Sekian edisi petang bersama saya Fida Ihanan dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.